Rasuah adalah sesuatu perkara yang bersinonim dengan hadiah. Namun, perbezaan bagi rasuah dan hadiah ialah hadiah telah diberi dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Namun, rasuah pula bercanggah dengan bagi definisi hadiah tersebut. Rasuah yang diberikan adalah dalam bentuk material, sama ada dalam bentuk wang maupun material lain. Hal ini demikian, aktiviti rasuah dilakukan adalah dengan bertujuan untuk menyembunyikan sesuatu perkara atau mendapatkan sesuatu perkara dengan cepat dan mudah, tetapi salah di sisi undang-undang. Fakta yang terakhir ialah, menurut Transparency International, Indeks Persepsi Rasuah (CPI), Malaysia berada pada tangga ke-50 daripada 175 buah negara pada tahun 2014. Hal ini demikian menunjukkan peningkatan bilangan individu yang sudah terjebak dengan aktiviti rasuah bagi kalangan rakyat Malaysia. Persoalannya, adakah perkara ini akan berleluasa sehingga selama-lamanya? Dari segi bahasa Melayu, rasuah dapat ditakrifkan sebagai pemberian untuk menumbuk rusuk, iaitu menyogok, menyuap, wang, tumbuk rusuk, sogok, suap. Manakala pula rasuah dalam bahasa Arab ialah disebut sebagai ar-rishwah atau rashwah yang bermaksud sesuatu penyambung yang dapat menghantarkan tujuan dengan harta sogokan. Melalui bahasa Latin pula, rasuah berasal daripada perkataan corruptio, iaitu daripada kata kerja corrompere yang membawa erti busuk, rosak, menggoyahkan, memutar, belit dan menyogok. Gejala rasuah merujukkan kepada perbuatan menyogok seseorang dengan wang atau barangan agar orang yang disogok dapat menggunakan kuasa atau kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu tugas secara amanah. Perbuatan rasuah oleh individu tidak akan mendatangkan sebarang nilai yang baik, malah mendatangkan kesan buruk. Nilai integriti harus diamalkan oleh masyarakat. Jika tidak mengamalkan nilai integriti, akan menyebabkan kelemahan peribadi seseorang individu. Kelemahan peribadi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan moral. Keinginan untuk hidup lebih mewah dan sikap tamak membuat seseorang sanggup mengetipahkan ajaran agama. Mereka hanya memikirkan kesenangan sementara tanpa sedar balasan dan hukuman yang bakal diterima kelak. Seterusnya, nilai amanah harus diamalkan oleh pemimpin diri sendiri. Jika pimpinan yang tidak cekap dan tidak mengamalkan nilai amanah akan menyebabkan kurang pengliharan dan pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ini demikian dapat mendorong berlaku rasuah secara besar-besaran dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, kumpulan pekerja adalah kumpulan yang lebih terdedah kepada aktiviti rasuah. Terdapat pelbagai teori dan juga perspektif yang telah tercetus akibat perbuatan aktiviti rasuah ini. Teori yang pertama ialah teori terdesak. Berdasarkan teori ini, pemberi rasuah tahu bahawa sokongannya akan diterima walau apapun disebabkan sudah mengetahui keadaan terdesak penerima untuk menggunakan wang dengan keadaan yang segera. Individu yang terdesak pula biasanya akan senang masuk ke perangkap dan dipedayai oleh perasuah. Keperluan demi kelangsungan hidup amat memberi impak kepada penerimaan rasuah juga. Untuk teori kesempitan hidup, ekonomi Malaysia pada masa kini semakin lama semakin menurun akibat perubahan struktur di kalangan pentadbiran kerajaan dan juga swasta. Tambahan pula keadaan pandemik di seluruh negara menyebabkan ekonomi di seluruh dunia juga turut merosot. Hal ini menyebabkan terdapat individu yang terpaksa melakukan rasuah kerana gajinya dan pendapatannya yang rendah walaupun keperluan harian yang diperlukan adalah lebih daripada sumber yang sedia ada. Jika teori kesempitan hidup ini benar, mengapa pula pelaku rasuah terdiri daripada orang yang mewah kehidupannya? Desakan hidup akibat perbelanjaan yang melebihi pendapatan menjadi punca ramai yang sanggup mengambil risiko terjebak dengan rasuah. Individu sebegini terpaksa berhutang kerana pendapatannya yang kecil. Terdapat beberapa kekuatan yang mengawal dan meredakan peningkatan kegiatan rasuah daripada terus berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antaranya ialah penghayatan terhadap pegangan agama. Pegangan agama yang kukuh dalam diri mampu membanteras jenayah rasuah daripada terus berleluasa. Rasuah bukanlah kesalahan dekad ini sahaja, sebaliknya adalah jenayah yang telah wujud sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam.
Agama mempunyai dua dimensi utama. Dimensi pertama ialah keimanan yang melambangkan aspek hubungan cinta dengan Tuhan. Dimensi kedua ialah dimensi sosial yang mengkehendakkan kita mengaplikasikan agama dalam kehidupan kita agar hidup harmoni bermasyarakat didirikan. Seterusnya, pentadbiran yang sistematik juga merupakan kekuatan yang dapat mematras gejala jenayah rasuah. Pelaksanaan dan kejayaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam menangani jenayah rasuah banyak bergantung kepada kerjasama semua pihak. Kepimpinan yang hebat seperti melaksanakan penyeliaan, pemantauan, efisien dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan mampu menyelamatkan negara daripada menjadi kucar-kacir. Seterusnya, terdapat juga kelemahan terhadap berlakunya peningkatan gejala rasuah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan berlakunya jenayah sedemikian, tahap kepercayaan awam terhadap cerdik pandai negara kita terhakis. Pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintahan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Umpamanya, jika cukai terhadap sesuatu yang ditentukan, maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Ini menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. Akhirnya, ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Hal ini juga menyebabkan kadar jenayah meningkat sekaligus menjatuhkan imej negara. Dalam kes ini, kemajuan media massa dalam mendapatkan maklumat mengenai segala isu yang berlaku dalam sesebuah negara akan menjadi punca imej negara terjejas. Secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa rasuah adalah perbuatan yang tetap salah walau apapun jua alasan maupun pengertian yang diberikan oleh berbagai pihak, tidak kiralah dalam golongan bawahan ataupun atasan. Nilai-nilai murni serta perhayatan ajaran agama perlulah diperkukuhkan dan disematkan di dalam diri sebagai pegangan hidup. Rasuah diibaratkan seperti duri dalam daging yang akan melumpuhkan sesebuah negara. Pihak yang bertanggungjawab haruslah menyusun inisiatif dalam mencapai sifar kes rasuah dalam negara kita supaya negara kekal aman dan sejahtera. Sehubungan itu, peranan setiap individu dilihat suatu yang amat berkesan dalam budaya menangani isu rasuah. Justifikasinya, amalan rasuah boleh mendatangkan kesan yang mendalam terhadap masyarakat dan meruntuhkan akhlak serta pribadi mulia seseorang insan yang telah dikaburi oleh sejumlah wang atau material. Dalam hal ini, wang yang mereka terima pada ketika itu akan menjadi punca kepada darah daging generasi pelaku dan penerima itu sendiri. Amalan rasuah dapat mendatangkan kesan negatif terhadap negara seperti ekonomi negara tergugat. Pihak yang bertanggungjawab haruslah mengetatkan undang-undang supaya tidak terlepas pandang isu rasuah tersebut.